wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahun depan dia suka tak suka macam saya juga kena berhenti wajib. Itu namanya berhenti wajib. Suka tak suka ni kau kena berhenti. Begitu. Ini sebagai mukadimah minta maaf kerana tak menyebut protokol namun. Saya datang jauh-jauh daripada Skudai sana, daripada Pontian sana, Tenggayun sana, kok tak disebut nama. Apabila saya tengok Pontian ada, Skudai ada, maknanya kat Pontian sana saya terkenang zaman saya kerja sebagai jemaah nazir sekolah agama negeri Johor, ada perkataan Tenggayun. Tuan-tuan boleh nanti kita cerita lain. Baik. Yang pertama, nak ucapkan tahniah dan syabas kepada bapa-bapa, saudara-saudara yang Allah beri pinjam umur. Malam tadi masing-masing dah mati sekejap dah. Nanti saya cakap mati sekejap tu macam tak terima pula. Ya, mati sekejap. Apa bukti mati sekejap malam tadi? Sebelum nak tidur kita ada baca doa. Ini kalau anak murid kita tanya ni. Dia yang kena pakai tanda yang tanya ni. Bingung Ustaz. Doa nak tidur ialah Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Ada sebut mati kan? Sebab itu nak tidur itu namanya mati. Matilah kita sekejap. Kenapa kau mati sekejap? Apabila tidur, kau diangkat ke, disembelih ke, dibuang tak sadar. Kalau kita dulu kecil-kecil tidur kat masjid atau surau, diangkat jin, letak dekat bawah beduk, diletak kat bawah kolam, letak kat tepi kolam, ngelilir menyemplung kolam. Itu tidur, kita tak sadar. Tidurlah kita. Jadi tidurnya Nabi macam mana? Jadi majlis maulid ini memperingati kelahiran besar Nabi Muhammad. Samping-samping itu ada kita nak tengok apa yang Nabi buat, kita buat. Sebelum Nabi tidur, selalu Nabi akan baca doa. Tak boleh tidur jugalah Ustaz. Macam mana ni, gangguan banyak betul lah. Terfikir sana, terfikir sini. Suruh baca Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas. Tak boleh juga baca Qur'anul Falaq, baca Qur'anul Nas. Tak boleh juga Ustaz baca ayat kursi. Tak boleh juga ambil Al-Quran. Baca Al-Quran tidur tak? Itu yang kita. Yang itu selalu tidur. Ambil Al-Quran terus tidur. Dah tidur. Tidur tak kita. Segera sadar. Dah pukul 5. Dah pukul 4. Dah pukul 3. Berdasarkan masing-masing punya niat. Kalau nak tidurnya pukul 10, insya-Allah boleh bangun pukul 7. Kalau tidurnya pukul 11, insya-Allah boleh bangun pukul 4. Umpama begitu. Ataupun tak tidur langsung, terpulang pada masing-masing. Sadar pagi, ucapan yang terpacul daripada mulut kita, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Saya baca dalam kitab Abrul Asir, tuan-tuan. Bagi seseorang yang Allah bagi pinjam umur, umpama saya pagi tadi sadar Allah bagi umur, saya kok tak cakap Alhamdulillah, saya kok tak cakap Alhamdulillah, dan saya juga kok tak pergi sembahyang subuh berjamaah,
orang itu boleh diucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bu, agak-agak suami ibu-ibu pagi tadi sembahyang subuh jemaah ke tak? Kalau sembahyang, alhamdulillah. Kalau tidak, balik nanti kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, bingung dia, ngepel, marah. Jadi agaknya, tapi saya percaya, saya yakin masjid ini subuh pagi tadi agaknya dia penuhlah depan ni, penuh agaknya. Pasal saya pagi tadi tak sembahyang subuh kat sini, saya sembahyang subuh dekat masjid Jelutong pagi tadi. Jadi saya percaya, kenapa kau cari ustaz ramai subuh? Orang maghrib aja 4 baris tu. Ini kalau maghrib 4 baris. Maghrib tu kan sembahyang jamaah yang paling sikit nilainya. Yang tangga paling bawah maghrib. Dalam banyak-banyak sembahyang maghrib adalah sembahyang yang paling rendah pahalanya. Nombor 2 banyak sembahyang zuhur. Nombor 3 lagi sikit, iaitu sembahyang, ada ulama kata asar, ada ulama kata isyak, tapi saya suka isyak. Yang atas sikit asar, yang atas sikit subuh Jumaat, yang paling tinggi subuh Jumaat, malam Jumaat. Itu paling tinggi. Itu nilai paling besar. Takkan tuan-tuan milih paling kecil, dia paling besar loh. Begitu. Macam juga pada hari ini, saya pakai serban ni tuan-tuan. Saya temui kat dalam kereta ada sukuk, ada serban. Saya nak dapat ganjaran pahala berganda-ganda, saya memilih pakai ni. Sebab barang siapa yang pakai macam ini, ibadah dia dapat pahala 70 kali. Anak-anak kita ni yang muda-muda ni pakai serban yang tercantik macam ni, dia dapat 70 kali ganda. Tok Puru dapat 1. Kita faham tu? Tapi kalau Tok pinjam saya, Ustaz pinjam serban, dapat 70. Aku dah dapat 1. Tu dia kelebihan dia. Nak mau 70 kan mau 1. Pilihan ada tangan masing-masing. Berbalik kita cerita tidur. Jadi alhamdulillah sebab itu saya kata dengan tuan-tuan dan puan-puan, dalam banyak-banyak sunnah Nabi pernah diceritakan dalam khutbah Jumaat. Kalau tak silap saya, khutbah minggu lepas cerita belia semalam. Lepasnya cerita Nabi. Sebelum cerita Nabi itu ada cerita kelebihan sembahyang jemaah. Dalam cerita dengan jemaah kat situ diingatkan, antara sunnah Nabi, antara Nabi tak pernah tinggal, iaitu sembahyang berjamaah, kecuali Nabi menghembuskan nafas terakhir. Maknanya dah wafat Nabi, Nabi tak sembahyang jemaah. Kita tuan-tuan agak-agak dah mati baru nak pergi masjid. Lah macam mana ustaz dah mati pergi masjid? Selalu tak nak pergi masjid, tak nak pergi surau. Seminggu sekali pun tak nak, setahun sekali pun tak nak. Akhirnya dah meninggal, dipaksa bawa pergi masjid lah. Kenapa di masjid? Sembahyang kat masjid tuan. Disembahyangkan, duduk kat depan pula tu. Yang sedapnya dia lagi, orang lain duduk diri, dia baring pula. Dibaringkan tuan-tuan. Begitulah sekali. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, barang siapa yang Allah kurniakan umur, sekali lagi ucaplah alhamdulillah. Lepas itu hadirlah ke masjid sembahyang jamaah. Percayalah, orang yang buat seperti itu Allah janji keselamatannya. Maksud keselamatan ini umum tuan-tuan. Keselamatan
keselamatan dirinya daripada sembarang penyakit zahir dan batin, keselamatan keluarganya, keselamatan jiran-jiran tetangganya, selamat orang kampungnya, selamat negerinya, selamat negaranya. Barokah ada orang sembahyang subuh berjamaah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam banyak-banyak tadi itu saya mengambil sunnah Nabi, yaitu sembahyang jamaah. Tapi saya percaya dekat masjid ini, dekat surau tuan-tuan di Tenggayun, Skudai ni semua ni pun jamaahnya ramai. Sama ada ramai yang tak pergi atau ramai yang pergi, wallahu a'lam. Sekali-sekali buatlah muhasabah diri tuan-tuan. Buat muhasabah diri. Suami isteri ni buat muhasabah diri. Anak-anak dah tidur, kita duduklah dekat anjung ke, dekat taman bunga kat bawah, dekat rumah kita, duduklah. Tanya dengan isteri kita. Berdasarkan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi agak-agaknya nak muhasabah macam mana? Kalau katakanlah saya dah konon yang nampak kita ni kok tinggal berdua kat rumah, anak-anak jauh dekat Johor, ada yang kat Kuala Lumpur, ada kat Muar. Agak-agak abang ni layak tak masuk surga? Tanya macam tu kat isteri kita. Sebab orang yang paling memahami kita adalah isteri kita. Isteri kita jawab dengan jujur, bang, sejak I kahwin dengan you 30-40 tahun ni, macam tak yakin je bang kita bersama. Kenapa pula tak yakin? Macam mana subuh abang jarang-jarang pergi. Sudah, kebetulan kita dah tak pergi. Dah kalah kita satu. Tunduklah kita. Aduh ya, sedihnya. Agak-agak anak-anak kita ni sembahyang subuh tak bang? Kita tak ada jawab lagi. Tak sembahyang subuh dah kalah kan? Bang, kita ni kahwin dah berpuluh tahun, tapi hatam Al-Quran dengan ke abang secara total pun tak pernah bang. Dah happy. Entah kita pernah tak hatam Al-Quran bersama adik-beradik kita, anak-anak kita. Tak pernah juga lagi gigil macam mana ni nak lepas ke api neraka. Padahal jagalah diri kamu dan jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Keluarga itu siapa? Kita, isteri kita, anak-anak kita, mungkin adik-beradik kita. Yang bab itu kita tak lepas. Bang, sejak kita kahwin ni pun zakat abang bayar kan tidak? Nampak duit kat akaun abang banyak, tapi zakatnya tak nampak pun bang. Tak keluar zakatnya. Nampak ramai orang susah, abang tak nak tolong. Habis lagi kita kalah lagi. Yang paling sedih ni bang, sejak abang beli handphone baru ni, abang masih tengok handphone aja, tak daripada tengok saya. Orang barang kita tak kena lagi kita. Tang yang hari-hari buat, kita dah kalah tuan-tuan. Apatah lagi? Agaknya nanti kalau kita ditanya, wahai bapa, wahai Sali, dulu kau ada dekat dalam dunia sekian tahun, anak kau tak sembahyang jamaah, anak kau tak tutup aurat, anak kau begini-begini, kenapa kau tak nasihat? Mana dia ku anfusakum wa ahlikum naratu. Pada masa itu di hadapan Allah, maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada keluarga yang mengheret kita ke dalam neraka. Dan antara salah satu daripada nak melepaskan itu, maka kita minta syafaat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan. Jadi apabila dia jaga diri dan keluarga, keluarga ini terdiri daripada anak-anak. Dan anak-anak ini juga dia kena faham, dia kena jaga keluarga dia, ayahnya, ibunya. Sebab dia kata umum ni, jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Jadi kalau dia sebagai seorang anak, dia kena jaga keluarga dia. Keluarga dia siapa? Kalau dia ada ibu, maka ibu itu sebagai keluarganya. Kalau ada ayah, ayah itu keluarganya. Itu dalam konteks yang rapat. Kalau lebih besar kepada kalian keluarganya, ada jiran-jiran tetangganya, ada orang sebelah-sebelahnya, ada orang jalan sekampung, itu keluarga kita. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apabila kita terima tanggungjawab, kita tak terlepas daripada keluarga kita, keluarga besar. Lebih lagi sekarang ini kita sedang berada dalam keadaan tanggungjawab yang besar. Apa dia? Terhadap kulukum ra'in kita, sedang terhadap orang yang layak nak memimpin sesebuah negara. Ini masuk ke sikit. Kenapa berpeluang untuk saya memberitahu kepada tuan-tuan, jangan salah pilih. Wah, ustaz dah masuk politik dalam masjid. Tidak. Nabi SAW apabila beliau berhijrah daripada Mekah ke Madinah, apa mula-mula dibina? Iaitu masjid. Masjid ini dikatakan satu pusat pembangunan rohani. Nak merancang masyarakat, nak beri bagaimana. Akhirnya terbinalah namanya Piagam Madinah. Apa dia Piagam Madinah? Piagam Madinah adalah peraturan-peraturan yang diguna pakai mentadbir sehingga Madinah itu mendapat gelaran Madinatul Munawwarah. Ada 10 pasal. Antara salah satu daripada pasal yang 10 itu ada 43 bab. Dan 43 bab itu salah satunya adalah menentukan hala 7 bandar Madinah menjadi aman sentosa, keselamatan, kepimpinan di bawah takbir. Pada ketika itu, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah dalam bulan 11 ini kita akan rasa tanggungjawab kita sebagai penduduk Malaysia nak menentukan hala 7 kepimpinan terbesar di negara ini. Ini jangan main. Sebab itu Habdul Watan minal iman. Sayangkan negara sebahagian daripada iman. Dapat pahala tak ustaz kalau kita menentukan hala 7 yang sebenar? Jawabnya dapat. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam matan arba'in, kalau tak salah saya hadis yang ketiga. Dia kata innamal a'malu binniyat. Amal kita ni berdasarkan dengan niat yang ada, yang kita nak buat. Contoh, tuan-tuan datang daripada Pontian, tuan-tuan datang daripada Sekudai, tuan-tuan datang dari jauh naik bas. Kenapa kok lawa-lawa ni yang nak gimana? Kita ada program nak tengok pelupusan Al-Quran dekat Haji Ghaffar, dekat Masjid Haji Ghaffar. Ialah sepanjang-panjang perjalanan daripada Tenggayun sampai sini ni, Allah kira pahala. Yang dikiranya bukan tayar belik, dikira tapak, dikira jangka. Bayangkan daripada Tenggayun sampai sini berapa tapak? Wah. Ini tapi kalau niatnya nak menimba ilmu. Tapi kalau niatnya, alah aku malu dengan Pak Naib tu yang suruh. Aku malu dengan ketua pengurusan yang suruh. Aku malu dengan ketua kampung tu. Maknanya dia buat malu je lah. Kerana sasaran niat dia lain. Alah saja-saja aku kat rumah ni malas nak menyampah sangat, aku ikut orang tua tu. Asyik tengok orang tua tu je. Ada pun tak boleh juga. Sebab itu dasar kita innamal a'malu binniyat. Sebab itu tuan-tuan saya mengajak tuan-tuan
Besok ketika sampai hari kita memilih siapa yang layak, niatkan dalam hati, aku memilih ini atas dasar pemerhatian aku, lihatnya aku, pemikiran yang waras aku, tidak dipengaruhi mana-mana. Pilihlah yang jalan yang sebenar. Pilih. Sementara ada. Nanti kalau kita dah kat sana tuan-tuan, nak pilih macam mana lagi, nak nambah aman, tak ada tuan-tuan. Pernah saya bawakan kisah saya difahamkan ikut jadual dekat tentatif yang saya dapat tu. Saya punya slot pukul 10 sampai pukul 10.40. Lepas itu 10.40 dia ada jamuan ke apa gitu. Lepas tu ada lawatan ke tempat perurusan. Jadi kita tadi mula, saya sampai kat sini tadi 9.30. Tok Penghulu sedang berucap, kita katakan kita mula pukul 9.45 lebih kurang. Kalau ikut tu, insya-Allah pukul 10.30 kita berhenti, ataupun 10 suku kita berhenti. Setuju? Pak nampak setuju, Pak makan setuju. Patutnya tak setuju, Ustaz, saya nak lagi majlis ilmu ni. Jangan Ustaz, jangan. Tapi dah dijawab setuju, saya kena atur insya-Allah pukul 10 suku kita berhenti. Kalau jam digital tu ada lagi 5 minit. 5 minit ni saya nak buat satu kisah. Kisah ni habis, 5 minit habis tu. Jangan bimbang. Satu masa Nabi SAW, Nabi ni, Nabi kita Muhammad ni, tuan-tuan bacalah kitab sejarah penghidupan Nabi. Daripada sehari-harian Nabi buat sampailah Nabi wafat, kalau kita ikut sunnah Nabi dapat pahala. Tapi berdasarkan niat. Satu masa ada satu orang yang namanya Sauban. Sauban ni tuan-tuan, tiap-tiap hari ada sembahyang jemaah bersama Nabi. Tapi dia duduk kat depan tu. Dia tak nak duduk dekat tengah-tengah, dia duduk depan ujung sana. Apabila dia tanya, kau kok duduk sana je, kenapa Sauban? Dia kata, aku ni duduk kat ujung ni, maklumlah, aku duduk lama kat sini, tak nak ganggu orang. Dia duduk kat ujung. Satu masa, satu pagi, Nabi tengok Sauban tak ada. Dia punya padomnya tuan-tuan, maulid Nabi boleh berhenti tengok nasi dah diceduk. Kalau nasi dah diceduk, itu bunga-bunga suruh berhenti. Itu antara padom. Itu padom ni apa ya? Tengah penanda aras. Ustaz, dah disindir-sindir, dah dicedok, kok terus saja. Tak apa, ini ceritanya habis, siap laksana mengangkat. Soal tuan-tuan jangan bimbang. Tapi hati sudah goyang lah. Alamak, jangan-jangan aku tak dapat ini. Jangan gitu. InsyaAllah makanan cukup. Kalau tak cukup, kali 40 hari ada. Malam tadi tuan-tuan, nanti cerita. Malam tadi saya dah dapat telefon daripada kawan saya dekat Pontian. Ustaz ada rumah tak besok pagi? Saya kata tak ada. Ada apa ya? Saya, anak saya cuti balik rumah, nak makan kari 40 hari. Ustaz boleh tunjuk tak? Bayangkan orang Pontian nak makan kari 40 hari dekat di kambing kari 40 hari ni. Saya kata Alhamdulillah, mudah-mudahan. Lagi sebut lagi. Yang istimewa tu apa Ustaz kat sana tu? Ini macam elan ke lah, tapi taklah. Tapi dia tanya saya. Saya kata istimewa dia ada banyak-banyak lah istimewa. Yang pertama sekali, kenderaan banyak. Istimewa tu tak? Tempat lain tak ada, tempat ni banyak. Dua, makan berbaris. Tempat lain tak berbaris, itu berbaris. Yang ketiga, kalau tak salah yang ini elok ni, yang punya tu isterinya lebih bersatu. Itu istimewa dia kata. Yang itu, wah, apa tu? Mak saya dah cerita tadi. Gatal juga dia. Baru cerita, bukan dia betul. Baru cerita. Perempuan ni, ya Allah, kalau kita pakai cantik-cantik, dia kata nak rapi lagi lah. Alah, ya Allah, sempit betul kata kerambi lah. Alhamdulillah. Baik, kita sabar. Satu masa Nabi tengok dia tak datang.
nak sembahyang subuh ni. Aku bila tanya, ya sahabat yang lain tu, kamu tak ni sahabat tak datang ni kenapa? Dia tak tahu. Maka tunggu, tak datang juga Nabi pun sembahyang. Selepas sembahyang, Nabi kata, wahai kawan-kawan sahabat yang lain, kau tahu tak rumah dia ni kenapa dia rasa bimbang hati aku? Kata sahabat, ya Rasulullah, saya tahu rumahnya sahabat ini dekat mana. Maka pergilah Nabi dengan rombongannya, mengikut dalam buku tu, dalam kitab tu, perjalanan Nabi nak sampai dekat rumah tu daripada bandar Madinah dekat Masjid Madinah sampai kat rumah itu. Ketika aku sampai saja di rumah sahabat itu, aku memberi salam. Lama masa aku berjalan, kira-kira afdal sembahyang duha. Afdal sembahyang duha pukul 10. Daripada lepas subuh pukul 7, 8, 9, 10. 3 jam perjalanan. Hebatnya sahabat Nabi yang bernama Suhaiban ini, dia sanggup berjalan kaki 3 jam lamanya, tapi tiap-tiap hari sembahyang subuh ada, sembahyang jemaah ada. Hebat tak hebat? Kita tuan-tuan, jangankan 3 jam, duduk sekejap kat kereta 5 minit tak sampai, kau tak datang-datang. Itu kita. Jauhnya. Jadi apabila dia diberi salam, dia kata, wahai tuan rumah, adakah ini betul rumahnya Saiban? Dia kata, betul. Saya isterinya. Kenapa saya ni Rasulullah bersama rombongan datang nak menghabarkan sahabat di mana? Dia kata, ya Rasulullah, adapun Saiban tidak hadir subuh pada pagi tadi kerana malam tadi dia dah kembali ke Rahmatullah. Dia mati, dia meninggal dunia kerana tak pergi sembahyang subuh, tuan-tuan. Ada-ada kita mati baru pergi surau, akan jauh. Itu tuan-tuan. Ada nanti jenazahnya belum dikebumikan, nanti tunggu orang nak kebumi. Tapi kami sekeluarga miskin. Miskin tu maknanya ada masalah. Kenapa? Semasa dia nak meninggal dunia tu, Sauban berteriak 3 kali. Oh, tak jauh. Gitu. Oh, tak jauh. 1. Oh, tak baru. Oh, tak semua. Tinggal. Patutkan nak tinggalkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Meninggal itu baru hati keluarga rasa lega. Tapi kalau dia memakai, kok tak lebih jauh. Tak baru. Kok tak semua. Pada masa itu Nabi SAW senyum. Para sahabat ni kalau tengok Nabi, dia tak ada lapang mata dia. Nabi senyum. Nabi senyum tu maknanya ada berita gembira, ada berita seronok. Kata dia, wahai isteri Saiban, sudah barang tentu. Lalu Nabi SAW membaca surah, kalau tak salah saya, surah Qaf atau begitu. Ini kalau tak salah nanti tuan-tuan boleh rujuk balik. Ayat 22. Apa tuan-tuan ayat itu? Ayat itu dia punya makhum dia, pada ketika ini Allah menutup pandangan kita daripada nampak perkara-perkara yang lain. Nanti sampai satu ketika Allah akan buka hijab pemandangan. Pada ketika itu pemandangan menjadi terang dan nyata, nampak apa yang kita lakukan sebelumnya dan di manakah tempat kita. Lalu Nabi SAW beritahu kepada isteri Saiban itu, dia kata, semasa Saiban berulang alik daripada rumah dia ke masjid itu, dia nampak ganjaran pahala setiap langkah, setiap titik peluk yang dia dapat. Dia harap, kalau rumah aku jauh lagi bagus. Nampak tuan-tuan? Tapi kita terbalik.
pengen aku harap rumah cepat kambek masjid, penak rumah masjid. Tapi apabila datang dah sampai rumah dekat dengan masjid pun tak nak datang. Tapi Saiban kata, kalaulah alangkah baiknya kalau rumah aku jauh dari masjid, lagi bagus kalau langkah ke masjid lagi jauh, lagi tinggi darjahnya. Tadilah. Lepas itu sudah barang tentu dalam masa 3 jam perjalanan nak pergi ke masjid, maka satu masa Saiban jumpa orang tua yang nak pergi masjid juga, yang dalam keadaan gigil kedinginan. Tuan-tuan kalau pernah berada di Madinah, bumi Madinah sana, kalau bulan 11, bulan 12 dia musim sejuk. Kenapa Ustaz boleh cerita macam tu? Sebab Ustaz pernah mengalami. Di sana kalau musim sejuk, sejuknya teramat sangat. Kalau kata kita baju je dah 2 lapis pun masih sejuk lagi. Kita kepala dah dikerupuki pun masih sejuk lagi. Maka oleh kerana dalam perjalanan tu Sauban memakai jaketnya 2. Mula-mula dia pakai baju yang baru, dipakai lagi jaket yang buruk untuk mengelakkan sejuk. Sampai dekat jalan, dia hadiahkan jaket yang buruk itu kepada orang tu. Maka orang itu dengan asbab dia dapat meneruskan perjalanan sampai ke masjid. Dia nampak gandarannya, dan dia beli pakaian yang buruk pun pahalanya banyak, pahalanya besar. Apatah lagi kok memberinya yang baru. Sebab itu tuan-tuan, ibrah daripada cerita ini, kita nak bagi orang umpama pakaian, bagilah pakaian-pakaian yang baru. Jangan pakaian yang dah tak nak kita buat, kita pakai, kasih ke orang, jangan. Sebab lagi baru, lagi besar ganjaran. Dan sudah barang tentu semasa dalam perjalanan 3 jam itu membawa bekalan makanan. Makanan yang layak dibawa agak pada ketika itu roti. Dalam perjalanan itu ada orang yang meminta makanan, dia bagi roti separuh. Roti separuh itu dia punya besarnya ganjaran. Maka dia nampak kalau aku bagi semua alangkah baiknya. Sebab itu tuan-tuan, seabdul memberi kita ke saudara kita ni adalah berilah makanan dan minuman. Kerana makanan dan minuman ini menjadi darah daging. Apabila dari darah daging menjadi kita amal ibadah, amal ibadah itu kita ada saham. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini kisah zaman Nabi, bagaimana para sahabat mengimani, beramal dengan amalan kerana nak menambah amal ibadah kepada kita, diri kita. Mudah-mudahan besok apabila kita di Fastul Qadha, kita dapat berdiri dan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, nampak dulang-dulang di apa? Dah 10, 21 tuan-tuan. Tadi saya cakap 10, 15 nak berhenti. Wah, jadi agaknya tak bijak kalau saya tak berhenti tuan. Dan akhirnya tuan-tuan ya, minta maaf saya cakap ni macam mana nak dapat syafaat Nabi. Kerana Nabi Muhammad ini, kalau kita baca dalam kitab Risalah Tauhid, tengok dia punya hebatnya. Allah kurniakan darjah Nabi ada 124,000. Daripada 124,000 itu yang ada pangkat Rasul 313. Daripada 313 ini, yang wajib kita ketahui Rasul ada 25. Daripada 25 yang ada pangkat ulul azmi. Apa dia ulul azmi? Orang ataupun Rasul yang menerima cobaan yang besar, yang hebat, ada 5. Daripada 5 itu, yang ada syafatul kubra di yaumil akhir, di Fastul Qadha, tidak lain tidak bukan adalah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat ganjaran syafaat Nabi ini, apa kata Nabi? Maka orang yang paling hampir denganku
di yaumil akhir besok ialah orang yang banyak berselawat kepada Nabi. Dalam kitab Abrul Asir, malaikat berpangkat besar namanya Jibril, Mikail, Israel jumpa Nabi, berbual dengan Nabi, nak menghabarkan kepada Nabi janji malaikat besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu yang banyak berselawat. Banyaknya itu ada kitab kata sekurang-kurang 10 kali satu hari. Rasanya 10 mampu ni Ustaz. Dalam kitab lain 100 kali. Wah, 100 kali dah boleh tahan Ustaz. Dalam kitab yang lain 1000 kali satu hari. Mampu ke tidak? Ya Allah Ustaz. Maka janji malaikat yang 4 ni tambah setengah jam lagi nak. Macam boleh kita nak? Oh, kali ni kata bapak-bapak boleh. Anak-anak macam? Boleh kita berhenti. Alhamdulillah boleh kita berhenti. InsyaAllah janji malaikat ini kita akan cerita di lain kali. Tuan-tuan boleh carilah kat mana-mana. Sengaja digitukan supaya seronok ni. Nanti tuan-tuan buatlah kerja rumah, cari malaikat Jibril, Mikail, Israel dan Israel. Nak dicerita ke tak? Cerita Ustaz. Kalau tak cerita gelong-gelong ni hati. Tok, cerita ke tak tu? Saya kata Tok, kata Tok, gini makna tak payah. Okey, jadi Tok kata gini tak payah. Okey, insya-Allah cerita itu kita akan bawa pada pertemuan-pertemuan akan datang. Tak tahulah dekat mana, wallahu a'lam. Jadi saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap, tergerak kata, tertulis di hati. Saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Anda terpilih manusia, insan yang beriman dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syarat ia bertakwalah kepada Allah. Banyakkan amal, lebih-lebih lagi berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.